Okay, alright. So mungkin tadi ada masalah technical sikit. Okay, kita tak tahu. Mungkin ramai sangat orang stream. Okay, ramai sangat orang buat live zaman sekarang kan. I think you all pun tahu. Okay, sekarang orang IG live lah, orang Facebook live, YouTube live lah. Mana-mana semua nak live sekarang. Okay, TV pun nak live juga. Okay, so mungkin ada masalah technical tetapi pesan guru saya, pesan mentor saya, wa makaru wa makarallah. Manusia merancang, Allah berancang. Tetapi sebaik-baik perancangan adalah perancangan Allah SWT. So jangan tanya saya kenapa. Okay, sebab kadang-kadang bila connection bagus pun, tetapi kalau Allah tadi adjust sikit, tune sikit, potong wire sikit, tiba-tiba dia connection down. Okay, so sekarang kita dah connection up sikit. Okay, so kita akan teruskan, which is dengan conscious branding. So kita nak start. So berapa ramai yang tadi dah masuk, tolong masuk balik. Dan tolong komen, saya dah masuk balik. Okay, dan juga bagi sesiapa saja yang dah masuk, saya nak you all komen sikit. Boleh tak test sikit suara saya? Saya nak tahu suara saya okey ke tak okey, audio saya bagus ke tak bagus, muka saya cantik ke tak cantik, video quality clear atau tak clear. Okey, saya nak check. Okey, ini connection yang kita tak tahu apa yang terjadi tadi. So tidak mengapa. So seterusnya kita akan lanjutkan, which is the conscious branding. Which is conscious ni adalah apa yang you nampak dengan mata you. Contohnya begini. Apa yang you nampak sekarang, contoh dekat saya sekarang ni, mata saya contoh. You tengok screen you nampak mata saya. Okay, saya tenung mata you contoh. So which is apa yang you nampak adalah menggunakan mata you, which is the conscious. Bermakna apa yang you nampak di sekeliling rumah you, mungkin fan you, mungkin lampu you, atau mungkin anak-anak you, atau mungkin dapur you, atau mungkin TV you, atau mungkin laptop you. So itu adalah conscious. Apa yang anda gunakan dengan mata adalah anda nampak itu sebagai satu conscious. Dia panggil conscious branding. Dan ada lagi sesuatu yang sangat powerful. Sangat-sangat powerful. So tolong tulis, tolong tulis. Okay, bagi siapa yang baru masuk, sila komen. Saya nak tahu berapa ramai yang dah masuk dekat sini sebab saya tak nampak lagi. Okay, sebab saya nampak cuma connection cuma nampak hampir stabil katnya. Okay, insyaAllah semua connection stabil. InsyaAllah semua boleh share lagi sekali. Dan saya dah letak dekat situ, mungkin ada masalah teknikal, saya dah letak dekat situ sambungan. So bantu saya untuk share sekali lagi. Okay, just sambil-sambil you all dengar apa yang saya share, tolong tekan button share tu dan share balik kepada page line, you punya news feed, you punya kawan-kawan, invite mereka masuk, so setidak-tidaknya mereka dapat belajar. So share balik pada tempat yang you share tadi, okay? Sebab sebaik-baik manusia adalah manusia paling banyak memberi manfaat. So terusnya, itu adalah conscious branding. Okay, conscious branding, okay? So sila komen sikit, saya nak tengok berapa ramai yang boleh komen, okay? Maaf, okay? Ada masalah teknikal tadi, alright? Mungkin kita tak tahu, okay? Saya pun tak tahu apa sebab tiba-tiba, okay? Pernah terjadi juga, no problem. Benda tu saya dah biasa sangat, sebab kadang-kadang ada saja masalah-masalah teknikal ni akan berlaku. So, bila you dah tahu tentang conscious branding, the next thing yang you nak kena tahu adalah this is the one yang I nak share dengan you all. Tolong tulis. Please tulis. Sebab mungkin kalau you tak faham pun, setidak-tidaknya you tulis dulu. Nanti you boleh Google, you boleh search apa maksudnya subconscious ni. Okay? Tolong tulis apa yang saya share. Tolong tulis. Kalau you tak tulis, nanti takut-takut you lupa. Okay? Sebab saya tak akan wujud dekat dalam mimpi you. Saya akan wujud cuma dekat sini saja. Okay? Secara virtual saja. Okay? Alright? So tolong tulis. So bila you dah tulis ni, nanti insyaAllah you akan diberikan ingatan yang lebih sebenarnya. Okay? So subconscious branding ni apa beza dengan conscious branding? Subconscious branding ni adalah sesuatu yang you tidak nampak dengan mata kasar you. Okay? Alright? Tu dipanggil subconscious branding. Okay? Kalau bahasa Melayu dia, minda bawah sadar. Minda yang tidak nampak dengan mata you. Contohnya, darah yang mengalir dalam diri you. Contohnya pernafasan you. You control ke? You tak control. Kalau you sendiri kontrol pernafasan you tak ada kerja lain, cuma kena kontrol pernafasan tiap-tiap hari. Tetapi soalan dia, siapa yang kontrol pernafasan you? Of course Allah SWT. Of course Tuhan. Tetapi Tuhan dah installkan the subconscious brain. Which is brain yang conscious ni di atas, subconscious brain ada di belakang kita. Yang kontrol seluruh tubuh badan kita. Yang nampak segala-galanya. Walaupun kita nampak dengan mata kasar, tetapi subconscious yang minda bawah sadar ni akan capture everything yang you tidak nampak dengan mata conscious. So, subconscious branding adalah sesuatu yang you tidak perasan tetapi dia amat powerful. Okay? Amat powerful. Tolong tulis kat situ. Dia sangat powerful. Sebab subconscious branding ni yang menentukan hidup you sebenarnya. Sekarang saya nak beritahu anda. Okay? Saya nak beritahu anda something yang mungkin anda tak perasan tetapi ia sangat powerful. Pesan, tanya balik pada diri anda. Setiap kali bila anda beli satu barang tu, pernah tak anda terus terlintas dekat dalam minda anda yang macam aku pernah nampak lah benda ni. Macam aku pernah nampak lah barang ni. Siapa yang pernah merasai keadaan itu? Sila komen, saya pernah. Tolong komen kat situ, saya pernah. Sebab bila you pernah, saya boleh lanjutkan contoh dia.
Dan subconscious branding ni adalah sesuatu yang you pernah nampak dahulu tidak menggunakan mata, tetapi pada masa yang akan datang you akan rasa selesa dan you akan beli barang tu. Dan subconscious branding ni adalah cara marketing, cara menguasai bisnes anda zaman sekarang, which is subconscious branding. Branding menggunakan minda bawah sadar. Simple saja saya nak tanya anda. Anda pernah tak drive kereta? Saya nak tanya juga bagi siapa yang follow saya. Okey, bagi siapa yang follow saya kat sini. Saya nak tahu juga. Okey, saya nak tahu bagi siapa yang follow, tolong tanya balik pada diri anda. Pernah tak you all drive? You all drive kereta. Okey, drive kereta mungkin JB pergi KL mungkin. Pernah tak bila you drive kereta, tiba-tiba bila you drive tu, you nampak billboard? Pernah tak? Saya nak tanya, pernah tak nampak billboard? Siapa yang pernah nampak billboard? Saya rasa dekat Malaysia ni antara negara yang bersepah dengan billboard. Betul tak? Billboard JB pergi utara, JB pergi KL, berlambak-lambak billboard. Kalau you pergi dekat contoh Johor Bahru ni, dekat kawasan Pelangi sana, beratus billboard ada dekat situ. Soalan dia, ada tak orang atau you sendiri, contohnya you drive JB pergi KL, contoh JB pergi KL, sekarang dah boleh pergi KL, you drive kereta 110 km sejam, you nampak billboard, you stop dan you baca, ada tak? Saya nak tanya tu, siapa yang bawa kereta JB pergi KL, nampak billboard, dia stop dekat highway, lepas tu dia baca billboard tu? Siapa yang pernah buat tu? Tu orang gila nama dia. Dan tolong, apa yang saya cakap jangan pergi buat pula, sebab orang gila je buat tu. Sebab orang tidak buat. So soalan dia, kenapa dia letak billboard tu kat situ? The question is, apa sebab ada billboard kat situ? Sebab orang-orang yang tahu, menguasai bisnes mereka, mereka menguasai minda orang tu. Mereka tidak menguasai contohnya dari segi bagusnya produk tu, tidak. Mereka menguasai minda orang tu. Menguasai apa? Minda customer dia. Dia menguasai customer dia, agent dia, menguasai apa? Staff dia. Sebab kalau mereka dapat menguasai itu, mereka dapat menguasai bisnes mereka. So the most important thing adalah you nak kena faham subconscious branding ni adalah satu strategi yang zaman sekarang dia sangat penting. Sebab apa? Tak ada orang yang drive kereta nampak billboard berhenti, tak ada. Sebab apa? Subconscious yang akan nampak. Itu sebab kadang-kadang bila you beli barang, you akan cakap pada diri you, macam pernah aku nampak barang ni, macam pernah aku nampak somewhere lah barang ni, dan you beli. Sebab apa? Sebab subconscious branding. So berapa ramai yang dekat sini yang belajar sesuatu benda baru, sila komen dekat situ, saya belajar sesuatu yang baru. Dan juga saya nak tanya, okay? Saya nak tanya juga dekat sini, berapa ramai daripada anda yang nak, okay? Yang nak, sila just tekan dekat situ supaya tim, okay? Staff daripada Perbadanan Usahawan Johor tahu sebenarnya siapa yang mereka nak concentrate. Sebab tadi saya ulang, ramai orang yang nak tetapi tak ramai orang yang mencari. Mencari ni erti kata apa? Kalau contohnya, kalau you nak example lah. Ini bukanlah saya ni penceramah agama, tidak. Tetapi saya nak kasih sebagai satu contoh supaya you faham, supaya you tahu. Okey, contohlah example. Kalau you nak mendalami contohnya ilmu agama. Adakah ilmu agama tu akan datang pada you? Tidak. You yang mencari. You yang dekatkan diri you dengan Tuhan. Baru Tuhan akan dekatkan diri pada you. So kalau bagi siapa yang nak dekatkan diri dia, okey, untuk berjaya, dekatkan diri dia dengan ilmu, dekatkan diri dia dengan Perbadanan Usahawan Johor. Sebab apa? Sebab mereka takkan cari anda. Anda kena cari mereka, baru mereka akan concentrate pada anda. Boleh faham? So berapa ramai yang nak, okey, untuk Perbadanan Usahawan Johor untuk hubungi anda dan guide bisnes anda, sila komen dekat situ saya nak, atau paling simple just tekan button. Okey, Perbadanan Usahawan Johor dah siapkan, you just tekan saja, tak susah. Kalau tekan pun dah tak boleh, jangan cerita bisnes lain. Jangan cerita nak kembangkan bisnes, jangan cerita nak growkan bisnes. Kalau tekan pun dah tak boleh, kalau duduk nak belajar pun dah tak boleh, benda yang sangat mudah pun tak boleh buat. Bagi saya lebih baik jangan berniaga, lebih baik buat benda lain. Okay, so just komen dekat situ saya nak. Semoga Perbadanan Usahawan Johor akan lihat sesiapa yang nak untuk di-guide. Sila komen saya nak, atau just simple just tekan kat situ. Okay, so seterusnya, bila you dah tahu subconscious branding ni, sekarang ni saya nak share dengan anda proses dia, framework dia. So berapa ramai yang nak tahu? Sila komen saya nak tahu. Sila komen kat situ saya nak tahu. Okay, dan juga saya ingatkan sekali lagi, tadi viewers dah banyak tapi mungkin kerana connection tu kan, so boleh tak bantu saya invite balik, share balik. Okay, share balik pada teman-teman anda, kawan-kawan anda. Semoga mereka boleh join hari ini. Bila mereka join, mereka dapat manfaat dia. Kerana siapa? Bukan kerana saya, kerana Allah. Okay, kerana Allah gerakkan anda untuk share. Boleh faham tak? Okay,
Itulah indahnya. Okey, itulah indahnya bila kita lihat sesuatu, kekuatan kita datang pada Tuhan. Kekuatan kita datang pada Allah SWT. So, makbul doa orang lain kerana mungkin anda tekan button share itu. Tolong tekan button share sekali lagi. Share kepada rakan-rakan anda. Sharekan banyak-banyak. Semoga apa? Dapat bantu lagi community Perbadanan Usahawan Johor untuk grow supaya lebih ramai lagi usahawan akan terbantu. Okey? Dengan guidance daripada Perbadanan Usahawan Johor. Okey? So tolong tekan button share tu. Bila you tekan button share, insya-Allah, okey, ramai orang lain yang akan terbantu. Mungkin bukan saja anda, tetapi orang-orang lain juga akan terbantu kerana apa? Kerana jari yang anda tekan yang tak ada tenaga sangat, tak guna tenaga sangat ni, just tekan button share, share kepada teman-teman anda, kawan-kawan anda. Okey? So balik kepada the 10 tips yang saya dah share dengan anda. Sekarang ni saya nak share dengan anda which is the framework. You nak kena tahu ada 3 step proses. Tolong komen kat situ, berapa banyak? 3. Tolong komen kat situ, 3. Okay? 3 step proses. Tolong komen kat situ, 3. TIGA, THREE, atau tulis nombor 3 tu. Ada 3 step proses ni. Bila you faham 3 step proses ni sebenar-benar dia, insya-Allah dengan izin Tuhan, you dapat menguasai bisnes anda. Dan itu pun topik hari ini. Which is tadi saya dah share 10 strategi macam mana nak menguasai brand anda dalam bisnes anda. Dan sekarang ni saya nak share dengan anda the framework, the 3 step process. Bila you faham, insya-Allah dia dapat bantu guide bisnes anda ke arah yang lebih baik. Tolong komen kat situ 3 step. 3 step process. Okay, terima kasih Emirul Emily. Okay, terima kasih banyak-banyak. So, apa yang kita nak tahu the 3 step process? Tolong tulis. Okay, tolong tulis. Kalau tak ada pen, carilah pen. Tak ada kertas, tulis kat tangan awak kalau ada pen. Okay, yang paling penting adalah tulis. Okay, itu the most important thing. Sebab saya suka tulis. Saya rajin draw, saya rajin tulis, saya rajin. Sebab apa? Bila saya rajin buat tu, dia sentiasa kuatkan minda saya untuk ingat apa yang saya belajar. Okay, so balik kepada yang tadi saya katakan the 3 step process. Tolong tulis. Pertama, okay, adalah awareness. Okay, proses pertama, awareness. Kedua adalah influence. Ketiga adalah journey. Tolong tulis. Pertama adalah awareness, kedua adalah influence, ketiga adalah journey. Okay? Ini 3 step proses tu. Awareness, influence, journey. Awareness ni ibaratnya contoh kesedaran orang. Wujudnya brand anda. Sebab ramai orang dia suka nak produk dia, servis dia dinampak orang, dinampakkan orang. Tetapi dia tak tahu the core, which is the most important thing adalah awareness datang dahulu. Anda tidak boleh convince seseorang tu, menguasai seseorang tu kalau anda tidak mulakan the first process, which is the core adalah awareness. Okay? Datangnya awareness barulah second stage adalah influence, mempengaruhi. Okay? Kesedaran datang dulu, baru mempengaruhi orang tu. So maksud dekat sini, contohnya dengan penggunaan social media, penggunaan contohnya Instagram, penggunaannya Facebook, penggunaannya WhatsApp, penggunaannya YouTube. Banyak sangat kegunaan-kegunaan ni untuk apa? Bentukkan awareness anda. Contohnya anda boleh gunakan Facebook, anda boleh gunakan IG, anda boleh gunakan YouTube. Which is banyak sangat channel-channel ni yang anda boleh gunakan untuk structurekan awareness kepada orang. Sebab apa? Tanya balik pada diri you. Bila you beli sesuatu barang, soalan dia, berapa kali barang tu pernah wujud dekat dalam you? Dalam mata you, dalam fikiran you. Dia perlu diwujudkan berkali-kali supaya apa? Barulah seseorang tu boleh dipengaruhi dengan brand tu. Boleh dipengaruhi dengan contohnya business keripik awak tadi. Siapa yang tadi komen? Business keripik. Kalau orang yang you nak convince ni, dia perlu di-aware, perlu disedarkan dulu bahawa business you wujud, bahawa business you ada dekat masyarakat, ada dekat kedai, ada dekat contohnya Facebook, ada dekat Instagram. Lagi banyak you berikan awareness itu, satu hari nanti, dengan you committed dan serius, barulah contohnya si Ali tu, contohnya customer you tu, barulah dia terpengaruh dengan brand you. Dan soalan dia, ada juga orang yang tanya saya, berapa lama? Berapa kali? Jawapan dia, 7. Ini telah terbukti, okay, training yang saya beri, training yang saya belajar dan saya nak beri kepada anda adalah berapa kali? Tolong tulis kat situ, 7 kali. Otak seseorang, minda seseorang tu boleh dipengaruhi
kalau dia nampak sesuatu hal, sesuatu barang dalam masa 7 kali saja. Okay? So bermakna contohlah example. Tadi ada yang jawab contohnya example business kerepek tadi. Ada yang tadi cakap business kerepek, dia buat business kerepek. So kalau misal kata contohlah example awareness tu. Misal kata Ali tu. Okay, contoh siapa yang bisnes keripik tadi? Atau mungkin boleh tak bantu saya, siapa yang dah masuk kat sini? Sila komen nama bisnes anda. Atau mungkin produk anda. Terus komen saja kat situ, saya nak tahu. Sila bantu saya untuk komen nama produk anda atau nama bisnes anda. Okay, setidak-tidaknya saya boleh tahu. Setidak-tidaknya you letak kat sini pun mungkin orang lain yang tahu. So boleh tak bantu saya untuk komen, apakah nama bisnes anda? Apakah produk-produk anda? Sila komen kat situ. Okay, sila komen nama bisnes dan produk anda. Sila komen. Jadi saya dapat baca dekat phone saya. Tolong komen. Sebab saya bila you komen, you jujur, you beritahu, insya-Allah saya akan guide you lebih. Okay? So saya bisnes kerepek peria. Okay, contohnya Emirul Imli. Okay, Emirul dia buat bisnes kerepek contohnya. So Emirul ni contohlah example. Okay, Ali ni pergi Angsana, dia nampak contohnya brand Emirul. Okay, dia pergi dekat City Square, dia nampak brand Emirul. Dia pergi dekat Paradigm, dia nampak brand Emirul. Dia buka Facebook, dia nampak Emirul. Dia buka IG, dia nampak Emirul. Berapa kali? 7 kali. Bila Ali tu nampak brand you selama 7 kali, dia dapat pengaruhi Ali untuk apa? Berikan keselesaan untuk Ali yang dia selesa untuk beli barang you. Boleh faham tak? Sebab orang akan percaya satu barang kalau dia nampak berkali-kali. Contoh dekat sini kita ada brand Ana Salim, minyak nasi ayam. So orang tu akan, contohnya Wani Yazid, bisnes kecantikan. Orang perlu nampak sekurang-kurangnya 7 kali berturut-turut, dia akan pengaruhi otak tu. Pengaruhi orang yang nampak tu untuk percaya you. Boleh faham tak? Sebab orang tidak akan beli barang dengan you kalau orang tidak percaya you. So the most important thing adalah mulakan dengan awareness. Lagi banyak awareness tu keluar dekat dalam social media, dekat tools-tools yang skill-skill IT yang mungkin yang you ada sekarang ni, lagi banyak awareness tu keluar, lagi itulah terinfluence orang tu. Sebab ramai orang cuba sibuk untuk convince, tetapi ramai orang tidak awarekan dia dulu untuk pengaruh pada masa akan datang. So berapa lama? 7 kali. Berapa lama proses tu? Saya tak tahu. Lagi kerap anda buat, lagi aktif, lagi konsisten anda buat, lagi tu anda dapat influence otak orang tu. Selepas anda ada influence otak orang tu, the next step adalah which is the journey. Proses dia. Journey-nya apa? Which is saya nak share dekat sini. Okay? Tolong komen dekat situ berapa ramai yang sanggup stay lagi dan ready untuk teruskan. Okay? Kalau you tak nak teruskan, tak apa, kita stop kat sini. Tapi kalau you nak teruskan, baru saya teruskan. Okay? Tolong beritahu. Siapa yang nak saya teruskan, sila komen teruskan. Okay? Kalau you nak saya teruskan. Kalau tak nak, dah pandai sangat hidup, tak apa, tak payah. Okay? You just boleh leave saja. Okay? Sebab bagi saya sangat mudah, sangat simple. Bagi siapa yang mencari, insya-Allah jawapan dia akan ada kat sini. Bagi siapa yang tak mencari, tidak ada minat dia. Okay? Bagi saya simple saja. You tidak akan grow business you. You tidak akan menguasai business you. Itu jawapan yang sangat jujur. Bukan saya berani katakan, tetapi apa? Sebab ilmu saja yang membezakan orang tu. Okay? So teruskan. Okay, that's good. So kita ada daripada Anis, kita ada Guest House Johor. Okay? So saya akan teruskan. Saya nak tanya you. Okay? Mungkin ada yang pernah, ada yang mungkin tak pernah pergi. Okay? Okay, tolong tulis. Tolong draw. Okay? Saya ni suka draw-draw. Okay? Contohlah ini kedai LV. Contoh. Louis Vuitton. Siapa tak kenal LV? Betul? Okay, best. Info santai bernas. Alhamdulillah. Okay, proceed. Teruskan. Okay, Putra Kai. Okay, that's good. Okay, jangan lupa Putra Kai. Kita ada Fansuri Sani, Guest House Johor, Noriza, Emily. Tolong share. Okay, share kepada kawan-kawan anda, teman-teman anda. Komen nama-nama mereka sekali kat dalam ni pun boleh. Just letak add. Okay, letak nama mereka. Letak nama mereka. Nanti mereka dah automatically masuk kat sini. Okay? So, letak kat situ. So, contohnya LV. Sekarang ni saya nak tanya anda. Proses tu bagaimana? Pernah tak siapa-siapa yang mungkin pernah masuk LV, atau kalau tak pernah, tolong masuk. Okay, tolong masuk. Bukan you nak suruh you beli pun. Orang pun tak peduli pun. You just masuk je lah. Kan? Nak tengok-tengok je. Kalau you cakap pun tak ada salahnya untuk you masuk. Kalau you tak beli, bukan kena tangkap pun. Cuma I nak tahu, you sendiri saksikan proses dia. Okay, contoh LV ada mungkin kat Pavilion mungkin. Okay, adalah kat Pavilion. Atau mungkin anda pergi Paradigm, mungkin ada brand-brand yang bagus-bagus. Mungkin ada brand Mango, mungkin tak silap saya. Atau mungkin anda pergi JPO. Anda pergi JPO. Okay, dekat JPO mungkin ada brand apa tu? Ada brand, example apa yang ada kat situ Prada lah, let's say. Okay, let's say saya matikan kat sini. Letaklah Prada. Okay. Okay, pasal itu yang terdekat dekat Johor. Let's say dekat JPO, anda pergi kat Prada. Soalan dia, ada tak di luar kedai Prada tu? Ni saya nak share dengan anda journey. Tolong faham journey dia. Okay, tolong faham apa yang saya nak share ni. Okay, insya-Allah Allah berikan kefahaman untuk you all. So, ada tak Prada letak harga
dekat luar kedai dia? Ada tak? Tolong tanya balik pada diri anda. Anda pergi kat shopping mall, pergi dekat kedai-kedai ke, pergi kat butik-butik, ada tak mereka letak harga barang mereka, handbag mereka, kasut mereka dekat luar kedai mereka? Tolong komen kat situ, ada ke tak ada? Kalau ada, ada. Kalau tak ada, tolong komen tak ada. Okay? Ini saya rasa ramai pun boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, kalau typing pun dah tak boleh, saya dah tak tahulah apa nak cakap. Tolong jawab kat situ. Okay? Ada tak dia letak? Dia tak letak. Dia tak letak pun harga kat luar. Okay? Dia tak letak pun harga kat luar. Dia tak ada pernah letak pun. Sebab apa? Sebab kalau dia letak dekat luar, contohnya, example lah, okay? Emirul. Okay? Saya ambil contoh Emirul. Contoh Emirul, tidak perlu masuk kedai untuk nak tahu harga dia. Boleh faham tak? Sebab apa? Dah letak harga kat luar. Tetapi kerana mereka tidak letak harga tu dekat luar, barulah dia menggerakkan Emirul untuk apa? Untuk masuk ke kedai dia. Boleh faham tak? Kalau dah letak harga, buat apa aku nak masuk? Tapi kerana apa? Kerana dia tak letak, barulah Emirul masuk. Okey, ada time sale. Dia tulis sale, dia tak pernah letak harga. Okey, so jawab Ungku Hasanah Hazris. Dia tak pernah letak. Kalau you tengok butik-butik tak ada, dia memang tak ada. Kalau dia letak sale, takat letak sale, dia tak letak harga pun kat luar tu. Kenapa? Sebab dia nak galakkan contohnya Emirul untuk masuk ke kedai tu. Which is the journey. Ini contoh journey, contoh pertama. Example pertama, ni contoh. Which is journey dia adalah dia nak Emirul masuk. Bila Emirul masuk, apa yang terjadi? Tolong tulis kat situ. Tolong tulis kat nota anda ke kat mana-mana anda nak tulis, tolong tulis. Which is dia nak Emirul masuk untuk apa? Tolong tulis ni. Dia nak Emirul bertanya. This is the key word. Tolong tulis kat situ. Untuk anda menguasai bisnes anda perlu ada customer anda yang dekat luar tu untuk hanya bertanya anda saja. Kenapa bertanya? Sebab Emirul kalau dia di luar, dia tidak masuk so-called gelanggang Prada tu. Macam mana dia nak bertinju kat dalam? Ada tak Prada berlawan kat luar? Tak. Dia nak orang masuk. Bila orang masuk, orang bertanya, barulah so-called dia bertinju kat situ. Barulah dia berlawan kat situ. Boleh faham tak? Berapa ramai yang dapat faham apa maksud saya? Sila komen kat situ, saya faham. THS. Okay? Saya nama singkatan saya simple je, THS. Okay? THS. Faham tak? Faham THS. Kalau faham, tolong komen. Which is dia nak ada unsur bertanya. Kenapa ada bertanya tu? Barulah dia akan share. Barulah anda akan nampak mereka akan mulakan convincing level mereka. Mungkin mereka pakai glove. Mungkin mereka kasih anda teh mungkin. Mereka akan guide anda, tunjuk anda. Padahal harga pun tak ada. Padahal kalau anda tengok, kalau yang high branded ni, harga dekat bawah dalam handbag pun tak ada. Dalam mungkin harga dia sembunyikan dalam handbag. Tu pun susah nak cari. Kenapa? Sebab dia nak anda tanya orang supaya mereka berbual dengan anda. Which is bertanya tadi. Kedua, mereka mempunyai kekuatan yang nombor 2. Which is communicate. Mereka menguasai proses communicate ni. Mereka pandai berkomunikasi. Bila mereka pandai berkomunikasi, barulah datangnya convincing. Boleh faham tak? Which is ini journey dia. So maksud dekat sini, contoh. Saya yakin, saya percaya ramai daripada anda yang gunakan contohnya social media. Gunakan social media sehabis baik yang anda boleh buat. Soalan saya, bila contoh you buat posting, example, untuk menguasai bisnes you, contohlah example-nya dekat Facebook. Okay? Contohlah, you buat copywriting, power-power kan. Saya pun, bagi saya simple je, kalau copywriting power tak ada orang baca pun tak guna juga. So let's say contohnya you buat video, atau mungkin you buat example mungkin poster. Atau mungkin you letak gambar contoh. Soalan dia, daripada posting dekat Facebook ni, awareness tu tadi, dapat tak dia influence? Awareness datang dulu kan? Kerana awareness baru dia influence. Bila dah influence, soalan dia, journey-nya ke mana? Ramai orang, tolong tulis kat situ, kenapa dia tidak communicate? Okay? Fansuri Sani, dia katakan psycho. Memang betul. Okay? Itu cara strategi mereka, which is the selling punya strategi untuk mereka gunakan. Okay? Which is kadang-kadang bila kita dengar psycho tu macam kelakar pula kan. Tapi memang tak ada perkataan lain. Sebenarnya memang mereka gunakan. Mereka mempunyai skill tu. Okay? Diorang punya sales skill yang dekat dalam kedai tu memang terror-terror. Okay? So nak ke mana? Dan ramai daripada anda, bila gunakan contoh menguasai bisnes anda ni, ke mana tu selalunya cuma setakat 1 atau mungkin 2 saja. Apa maksud dekat sini? Berapa ramai yang nak tahu? Berapa ramai yang nak saya explain dengan dia lagi? Berapa ramai yang nak? Sila komen saya nak. Bila you nak, saya explainkan contoh. Kalau you tak nak, tak apa. Okay, kalau you nak, baru saya explain. Okay, siapa yang nak? Sila komen saya nak.
Okay? Tolong komen. Saya nak. Sila komen. Bila you komen, baru saya tahu. Kalau you tak komen, saya tak tahu. Okay? Saya just anggap memang you dah pandai. Saya rasa you tak nak benda ni. Okay? Tolong komen. Siapa yang nak? Sila komen. You komen nak, baru saya lanjutkan. Okay? Sila komen. Berapa ramai yang nak? Okay, saya nak. Okay? Saya nak. Okay, that's good. Emirul Emily. Okay? Saya nak. So, which is, ramai orang. Just an example. Kenapa journey ni sangat penting? Bila you dah proseskan awareness, kesedaran, you dah masuk proses dalam influence, mempengaruhi orang dekat luar, okay, which is customer you. Ketiga adalah journey dia. Ramai orang journey dia, kenapa journey dia selalunya, contohnya, example, jembatan lah. Kita ambil let's say jembatan. Okay, let's say jembatan dia ni selalunya kadang-kadang bocor, atau jembatan dia kadang-kadang kenapa dia tidak dapat menguasai bisnes dia, kerana apa? Kerana jembatan dia kadang-kadang belum sampai ke destinasi. Contoh destinasi dia kat sini je dah jatuh. Boleh faham tak? Tujuan je ke sini. Tapi bila dah sampai ke sini je terus terjatuh. Tak sampai habis destinasi tu. Contoh destinasi kat sini. Okay? Destinasi kat sini. Sebab apa? Just example saya beritahu anda. Ada tak you all mengalami customer yang, contoh example, yang nak beli produk you, nak beli servis you, tetapi contohlah example simpulan bin simpulan, nama makcik ni contoh Joya bin Timah, Joya bin Ali contohnya, Joya bin Timah pula, contoh Joya bin Ali contohnya. So Joya ni memang dia tidak pandai online contoh, jadi tidak pandai online transfer, dan dia cuma tahu contohnya CDM saja, dan anda tidak ada journey untuk CDM. Maksudnya anda cuma fix dekat dia, kalau awak nak produk saya, awak boleh transfer. CDM saya tak nak, contohlah kan. Saya tak nak COD, saya cuma nak transfer saja. Apa yang terjadi? Kerana Joyah tadi tu, dia nak beli produk atau servis anda. Kerana journey anda tu cuma hanya ada satu, mereka tidak dapat complete destinasi dia. Boleh faham tak? Okay? Kadang-kala juga, contohlah anda nak convince si Ali. Contoh si Ali ni nak beli. Dan dia cuma tahu proses CDM saja. Cash deposit machine saja dia tahu. Dia tahu masukkan duit saja. Tetapi dalam proses dia pergi CDM tu, contohnya beratur panjang dekat Maybank, buat dia nak beli, sekali tak jadi beli. So soalan dia, apakah strategi anda untuk mengadakan bermacam jenis journey? So maksud dekat sini, journey tu sangat penting. Untuk anda menguasai bisnes anda, memberikan tips. Ini adalah, tolong tulis kat situ, kesenangan. Ini tips dia. Apakah kesenangan untuk anda beri pada customer anda, klien anda, prospek anda, semoga mereka dapat go through the journey. Sebab ramai orang atau ramai pengusaha-pengusaha bisnes ni, mereka tidak dapat menguasai bisnes mereka kerana apa? Mereka tidak ada journey yang baik. Kerana journey itu yang akan tentukan si Ali, si Joya, customer, prospek, klien anda untuk complete the whole entire process. Okay? Complete the whole entire process. So, bila you dah tahu tu, InsyaAllah awareness, bila you dah sampai ke arah influence, InsyaAllah juga, okay, journey tu, saya ulang, akan InsyaAllah menguasai bisnes anda. So, berapa ramai yang dapat belajar sesuatu benda baru, sila komen. Saya dapat belajar sesuatu yang baru. Okay, tolong komen. So, bila you tahu, okay, apa yang saya ajar hari ini, dan of course, jangan lupa, saya bukan habis kat sini, okay? Saya tidak habis kat sini. You akan jumpa saya lagi. Okay? Ini baru siri pertama dengan saya. You akan jumpa saya lagi. Okay? Kerana apa yang saya akan share dengan anda, of course, kalau saya nak share dengan you 7-8 jam straight, saya rasa baik-baik orang nak tengok silat-silat terus tidur katnya. Okay? That's why kita ada siri-siri kita. You akan jumpa lagi. Sebab Perbadanan Usahawan Johor menjemput saya untuk teruskan dengan siri. Semoga kita dapat bantu lebih ramai lagi usahawan. Okay? So, saya nak tanya. Okay? Saya nak tanya kalau you all nak, boleh just jawab dekat situ. Okay? Just jawab saja dekat situ. Just tekan insyaAllah. Okay? Team dari Perbadanan Usahawan Johor dapat tahu. Semoga you nak atau tak nak. Tak nak, tak apa. Nak, boleh. Okay? So, itu proses dia. Saya hari ini, saya share dengan anda 10 strategi brand dan marketing untuk anda menguasai bisnes anda. Okay? Kedua adalah saya share tentang awareness, influence dan journey anda. So, contohnya ada journey, contohnya example. Okay? Saya tunjuk lagi sekali. Mungkin ada yang tak dapat gambaran, tak apa. Saya tunjuk lagi sekali. Contohlah example you buat posting tu. Example you gunakan social media untuk berikan awareness pada orang dekat luar sana. Soalan dia, journey-nya ke mana? Adakah ke WhatsApp? WhatsApp tak cukup. Ada orang tak suka masuk WhatsApp. Ada orang cuma suka DM. Ada orang suka like. Ada orang suka komen. Soalan dia, berapa banyak journey yang you ada? Lagi banyak kesenangan atau journey yang you ada, lagi tu lebih banyak orang akan datang dekat dengan you. Boleh faham tak? Lagi banyak Joya, Tima, Ali yang
akan dekat dengan you. Kerana journey-nya banyak. Mereka senang untuk ikut journey. Barulah dikatakan anda menguasai bisnes anda. So, saya nak tanya berapa ramai daripada anda yang akan menguasai bisnes anda. Sila komen kat situ, saya menguasai bisnes saya. Tolong komen kat situ. Okay? Dan insyaAllah komen yang anda berikan, insyaAllah saya akan aminkan. InsyaAllah orang yang dekat sini pun akan aminkan. Tolong komen kat situ, saya menguasai bisnes saya. Tolong komen kat situ, saya menguasai bisnes saya. Kalau you tidak komen tu, you tidak berani katakan, okay, bagaimana orang lain nak aminkan? Bagaimana Allah nak tahu yang you berani? Okay? Yang paling penting dalam apa yang you nak belajar hari ni atau sebelum-sebelum ni, yang paling penting adalah yakin yang you dapat kuasai. Yakin yang you dapat grow. Yakin yang Allah sentiasa bantu you, guide you. Follow through rancangan yang Allah dah berikan. Okay? Saya kuasai bisnes saya. Emirul Emily, saya menguasai bisnes saya. Guest House Joe, saya kuasai bisnes saya. Okay, Rehan Salim, saya menguasai bisnes saya. So, yang paling penting adalah kuasai bisnes anda. So, bila you kuasai dengan keyakinan, insya-Allah Allah akan makbulkan. So, kedua, okay, bila saya nak tanya ni juga, saya nak tahu, okay, saya nak tahu ada beberapa perkara-perkara yang agak penting. Okay, untuk you just jawab saja. Bila you jawab, you akan dapat. Okay, so sekarang ni saya nak beri laluan. So, siapa-siapa yang dekat sini, ada tak soalan-soalan yang you nak tanya? So, any question yang nak tanya, boleh tak? Saya komen sikit, tengok berapa ramai yang nak. Okay, saya komen dekat sini. Okay, saya nak tengok berapa ramai yang nak. Okay, sila. Saya nak tengok berapa ramai yang nak. Okay, so hari ni kita nak tahu berapa ramai yang committed dan nak di-guide dan nak dibantu. Sila just isi dekat situ. InsyaAllah nanti ada tim-tim staff-staff yang daripada Perbadanan Usahawan Johor yang akan guide, akan beri anda. Okay, so bagi saya, bagi siapa yang nak, tolong just tekan kat situ, berikan nama anda, phone number anda. InsyaAllah mereka akan berikan guidance untuk anda. Okay, ada staff-staff mereka yang sangat luar biasa yang boleh bantu anda dan guide anda. Okay, mereka committed untuk guide anda, untuk bantu anda. Okay, menggunakan masa dan tenaga mereka untuk guide anda. So, saya nak tahu, just letak kat situ nama dan phone number anda. Jangan letak komen tu. Just pergi tekan, kita dah keluarkan satu kad untuk anda. So, you just isi kat situ. Nanti insya-Allah tim daripada Perbadanan Usahawan Johor akan dapat, okay, maklumat anda supaya mereka dapat guide anda. Jawapan dia simple saja. You nak di-guide, you nak dibantu, you ke mereka, mereka akan go to you. If you move towards God, God moves towards you. Kalau you gerak ke arah Tuhan, insya-Allah Tuhan akan datang kat you. Mana mungkin you akan just duduk, Tuhan akan datang kat situ. Mana mungkin kalau you haus, air akan terbang datang kat mulut you. Tidak. You yang pergi ke air itu. You yang gerakkan dan berikan saya laluan untuk saya minum sikit. So, dan saya akan lanjutkan sedikit. Jangan lupa juga, kalau you nak, okay, siapa-siapa yang nak secara pintas, secara lalu, okay, boleh juga follow saya dekat page saya. Kalau you tengok dekat bawah ni, Tuan Hayum Salim, boleh follow saya. Pergi kat Instagram saya juga boleh. So, saya nak tengok berapa ramai dekat sini yang committed dan nak saya bantu dia. Teruskan bantu dia. Okay, di dalam Instagram. Berapa ramai yang gunakan Instagram? Kalau you gunakan Instagram dan you nak saya guide, berikan audio. Secara audio, bukan typing, tak ada. Audio. You nak tips and tricks, cara-cara strategi kan, menguasai bisnes you dekat dalam, contohnya Instagram. Tolong screenshot dengan saya. Sekarang ni, gunakan phone you, boleh screenshot kan? Tolong screenshot sekarang. Okay, screenshot. Okay. Lepas you dah screenshot sekarang ni, tolong screenshot. Siapa-siapa yang ada dekat sini, tolong screenshot dulu. Okay, screenshot dulu. Okay, dah screenshot phone anda, tolong screenshot. Saya nak tengok berapa ramai yang buat ni dengan pantas, dengan cepat, okay, dengan laju. Okay, tolong screenshot. Okay. Okay, bila you dah screenshot, tag saya dekat story Instagram anda. Okay. Tag story dekat Instagram, anda tag saya dan juga anda tag Perbadanan Usahawan Johor, PUJB. Okay, tolong tag mereka, tolong tag saya, tolong tag Perbadanan Usahawan Johor yang menunjukkan komitmen anda, committednya anda untuk kami guide dan kami bantu anda. Tolong screenshot lagi sekali, tolong screenshot. Okay, saya senyum lagi sekali. Lagi sekali, saya senyum. Okay, screenshot lagi sekali, make sure muka saya handsome, cantik, supaya posting tak adalah buruk kan. Okay, tag saya dekat Instagram, Tuan Hayum Salim. Okay, di Instagram boleh follow saya. Dan juga tag juga Perbadanan Usahawan Johor, supaya nampaknya komitmen anda. Semoga kita boleh follow anda balik dan kita akan guide anda lepas tu. Dan juga, okay, saya ingatkan, the next series you all bersama saya, okay, adalah pada
12 Julai. Okey, jangan lupa 12 Julai 2020, tolong letak dekat kalender anda, tolong ingat. Okey, atau simple saja pergi dekat poster yang Perbadan Usahawan Johor dah berikan pada anda, kami dah berikan pada anda, tolong take note. The next adalah 12 Julai 2020 jam 9 malam juga. Saya akan lanjutkan dengan siri kedua, which is menguasai bisnes anda lebih mendalam lagi apa yang saya ajar. So berapa ramai yang nak saya teruskan, saya share pada 12 hari bulan Julai, sila komen saya nak. Kalau you nak, baru kita akan teruskan. Kalau you tak nak, mungkin siri saya mungkin habis kat situ saja. Atau mungkin siri ni terus habis. So kalau you nak, tolong komen dekat situ, saya nak. Tolong komen. Kalau you nak, tolong komen saya nak. Okay? Kalau you nak, baru kami bantu. Kalau you tak nak, buat apa kita bantu orang yang tak nak dibantu kan? Itu benda yang sangat logik. Okay? Sangat logik. Kalau you nak dibantu, komen saya nak. Okay? Envy, Natalie Vadamalai, nak. Okay? So komen kat situ, saya nak. Okay? Nak. So make sure ingat 12 Julai 2020 adalah next siri kita. Atau kalau you nak audio, okay, saya nak berikan. Ini sekejap saja, pintas lalu saja. Boleh? Sepintas lalu. Saya ulang, sepintas lalu. Okay? Tolong cepat-cepat. Okay? Gunakan memori anda dengan cepat. Kalau you cepat, you dapat. Okay? Kalau you nak, okay, kita akan teruskan sesi close, okay. InsyaAllah kita akan lebih dengan Perbadan Usahawan Johor untuk guide anda, untuk bantu anda. You have only 10 second from now. 10 saat saja daripada sekarang. 10 saat saja daripada sekarang. Untuk kami guide dan bantu anda. Okay. Sila buat apa yang saya suruh. Pertama, buat ni je. WhatsApp saya nak. Dekat mana? Dekat 012-5577-225. 10 saat daripada sekarang. Okey, bukan 10 saat lepas tu awak komen sekarang tak. 10 saat untuk awak ingat nombor ni. Okey, tolong ingat nombor ni. Bila you dah ingat nombor ni, just komen saya nak, nanti kita akan guide, kita akan bantu anda. Kita akan bantu anda untuk grow, kita akan bantu anda tips-tips, tricks bagaimana untuk anda grow business. Okey? Sila komen kat situ. Saya nak, bukan kat ni. Dekat nombor ni, barulah kita tahu committednya anda untuk kami guide dan kami bantu anda. Dan insyaAllah anda akan berjumpa saya secara personal lagi. Bukan dekat Facebook Live. Mungkin lepas ni kita akan ke Zoom. Lagi personal, lagi banyak lagi saya boleh guide. Lagi banyak lagi saya boleh bantu. Lagi banyak saya boleh growkan bisnes anda insyaAllah. So you just ingat WhatsApp saya nak ke nombor ni. Okay? 10 9 8 7 6 5. Okay? 4 3 2 1. Ingat nombor ni? Ingat nombor ni? Bye-bye. Dah habis. Okay. So you just pergi kat situ, WhatsApp saya nak. Okay. Atau simple juga, jangan lupa untuk tinggalkan contact you supaya kami dapat guide you. Okay. Dan akhir sekali, lepas you dah screenshot, jangan lupa juga, anda juga boleh follow saya dengan siri-siri saya. Okay, dekat Facebook saya, di page saya atau di Instagram saya, which is Tuan Hayum Salim. Okay, Tuan Hayum Salim dekat Facebook, Tuan Hayum Salim dekat Instagram, dekat YouTube, dekat mana-mana yang ada. Okay, you just boleh follow kat situ. Dan juga sebelum saya akhirkan, okay, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Perbadanan Usahawan Johor kerana mengundang saya untuk share, untuk saya kongsikan. Bagaimana saya lihat sesuatu hal atau sesuatu perkara ni very simple saja. Okay, Allah berikan saya adalah untuk saya sampaikan. Mungkin ada orang katakan memang saya pandai bercakap. Kekuatan saya adalah bercakap. Betul. Itu sebab Allah berikan bukan untuk saya simpan tetapi malahan untuk saya kongsi. Sebab saya dah faham bahawa sebaik-baik manusia adalah manusia paling banyak memberi manfaat. Lagi banyak manfaat saya berikan, insya-Allah manfaat itu dapat bantu lebih ramai orang. Bukan saja dapat bantu lebih ramai orang, tapi kerana saya dah ingat pesan ibu saya. Pesan ibu saya sangat simple. Bila kita senangkan perjalanan orang lain, insya-Allah perjalanan kita senang. So jangan lupa untuk menguasai bisnes you, tolong senangkan perjalanan orang. Lagi senang perjalanan orang, insya-Allah lagi senanglah orang dekati dengan you. Okey, lagi senang proses untuk orang beli, untuk orang jumpa, untuk orang try, untuk orang bayar, which is the journey tu, lagi senanglah orang akan beri pada anda. Boleh faham? The more easier you make life easy for other people, the easier people will come to you. Okay? Alright? So, lagi mudah, lagi senang orang akan dekati dalam hidup you. So, sebelum saya akhirkan sesi 1 jam dengan saya ni, boleh tak bantu saya? Okay, bantu saya sebelum kita akhirkan ni. Boleh tak bantu saya untuk just komen kalau you all ada soalan-soalan yang you all nak tanya. Just komen dekat situ, any question you nak tanya, 5 minutes from now, just tanya soalan-soalan yang you nak tanya. Dan juga bagi yang tidak ada soalan, just tekan button share tu sekali lagi. Tekan button share tu sekali lagi, share kepada kawan-kawan anda, teman-teman anda, grup-grup anda, staff anda, saudara mara anda yang mungkin
nak menguasai bisnes mereka yang mungkin sekarang ni mengalami masalah yang sangat teruk kerana COVID-19 ini yang menjatuhkan bisnes dia. Share pada mereka dan insyaAllah apa yang mereka dapat belajar daripada video ni dapat grow hidup mereka kerana siapa? Asbab daripada jari yang you tekan. Okay? Jari yang you tekan untuk share pada mereka. So tolong share. So saya beri laluan sikit. Ada tak soalan-soalan yang you nak tanya? Okay, topik pada hari ni. Jangan tanya topik lain. Tanya saya dah single ke tidak. Saya dah berpunya. Okay? Okay, kelihatan kacak kat sini. Saya dah berpunya. Okay? So, ada tak soalan-soalan lain? Jangan tanya saya soalan personal. Tanya saya soalan tips-tips mungkin atau cara-cara nak menguasai. See? So, nak kembangkan bisnes kerepek. So, ingat proses. Okay, Emirul Emily. Ingat proses awareness, influence dan journey tu. Ingat 10 strategies yang tadi saya dah share tentang brand dan marketing. InsyaAllah saya doakan kalau Emily faham betul-betul, itu yang akan dapat growkan bisnes Emily. Boleh tak? Kalau you dah dapat tahu tu, insyaAllah you menguasai tu, menguasailah bisnes you. You dapat menguasai orang, okay? Lagi itulah orang akan dekat, akan datang pada you. Kalau you dapat senangkan perjalanan orang, insyaAllah perjalanan you akan senang. So, menguasai teknik yang apa yang saya ajar, insyaAllah pada hari ini dapat grow dekat anda. So, ada tak soalan-soalan? Okay, kalau jika tidak ada soalan, just boleh juga tanya soalan dekat situ. InsyaAllah nanti ada masa saya akan jawab. Kedua, sebelum saya akhirkan kat sini, bantu saya. Saya nak you all type sikit. Type sikit, tak susah. Kalau dengar pun tak boleh, typing pun tak boleh, jangan cerita you nak kembangkan bisnes, jangan cerita you nak kembangkan diri. So, saya nak minta guide, okay, you all punya feedback. Okay, supaya kita boleh berikan guidance pada you all pada masa-masa akan datang. Boleh tak komen dekat situ, apa yang you rasa, hari ni you belajar 1 jam dengan saya, apa you punya perasaan? Share me your experience. Bila you share experience, lagi itulah kami dapat tahu apa yang sebenar-benar you all nak. So boleh tak share you punya feedback, experience you pada hari ni, today. Share dekat komen tu, insyaAllah tim-tim daripada Perbadanan Usahawan Johor akan lihat apa yang you experience pada hari ni, apa yang you feel hari ni, semoga mereka boleh guide you pada masa akan datang. Tolong beri feedback, your experience, okay? Sama-sama Emily, sama-sama, okay? Saya memasarkan produk kelakian, banyak cara di FB, bagus. Teruskan, okay? Social media satu tools yang sangat powerful, okay? Fansuri Sani, okay? Alright, dan Fansuri Sani boleh juga follow saya di Facebook. Saya boleh tengok lagi tips-tips cara-cara macam mana nak grow, okay? Tips untuk boost sales business shampoo anda. Ingat, okay? Daripada Hafiz, ingat, all the 10 strategies branding tu, which is yang paling penting untuk you punya, which is sales untuk business you, ingat. Which is credibility branding sangat penting. Which is siapa yang mengatakan shampoo you bagus. Kedua, result branding. Bermakna siapa yang guna shampoo you dan shampoo you tu jadi bagus supaya dapat convince lebih ramai orang. Dan jangan juga lupa awareness tu. Okay? Awareness tu sangat penting. Alright? So, journey action kalau ada things to do list, boleh kami buat tiap-tiap hari. InsyaAllah. Alright? So, insyaAllah Guest House Johor. Okay, the things that you nak kena adalah kuasai 10 strategi tu. Alright? Jangan buat sesuatu yang luar daripada kemampuan you. Bagi saya sangat simple. Untuk seseorang tu nak berubah, dia tidak berubah benda yang besar. Contohnya kalau misal kata hari ni, you contoh bangun pukul 6. Esok saja you bangun 5.55. 5 minit awal saja, kerana perubahan 5 minit tu saja, insyaAllah hari you akan jadi lebih baik. So soalan daripada Guest House, untuk berubah. Okay, carilah sesuatu yang boleh berubah secara konsisten. Bukan perubahan tu perlu besar. Dan ingat pesan saya, you don't have to know everything to start something. You perlu just start. The everything tu, insyaAllah Perbadanan Usahawan Johor akan guide anda. Mereka know everything. Mereka tahu macam mana nak guide anda. So ingat, you don't have to know everything to start something. Yang paling penting, you start dulu. Okay? So keyakinan Fansuri Sani, you nak yakin simple saja. Jangan saja yakin pada mata. Alright? Jangan saja yakin pada minda. Tetapi yakin juga dengan hati, jiwa dan raga you. Sebab itu yang memberikan keyakinan yang sangat luar biasa. Okay? Orang kata ada ainul yakin, hakul yakin, kamarul yakin. Okay? Yakin yang berjiwa raga. Barulah keyakinan tahap you lebih tinggi. Bukan untuk lihat perubahan orang, tetapi untuk lihat kekuatan Tuhan berikan you untuk grow lebih dahsyat. Boleh faham? So yang kita nak lihat bukan miracle kat luar, tetapi miracle yang Allah SWT Tuhan berikan pada kita untuk kita grow tiap-tiap hari. So orang banyak tanya saya miracle. Tiap-tiap hari ada keindahan. Tiap-tiap hari ada miracle. Kerana apa? Allah, Tuhan berikan miracle kita tiap-tiap hari. Cuma kita saja yang tak sedar. Okay? Itu yang kita nak lihat kan. Kita nak lihat apa? Kita nak lihat miracle yang Allah boleh ubah hidup kita. Bukan kerana kita. Bukan kerana orang. Tetapi kerana Allah
Ada kekuatan tu untuk ubah kita. Allah mempunyai kekuatan, Tuhan mempunyai kekuatan, strength dia yang sangat luar biasa untuk bantu kita. Okay? So, feel positif, betul. Okay? Daripada Natalie Vadamalai. Okay? Stay positif sebab positif akan attract positif. Okay? So, awesome. Okay? Daripada Hafiyanti. Okay? So, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kerana masa dan tenaga anda. Bagi sesiapa yang tadi tershort sikit, tengok balik pada copywriting dekat dalam Perbadan Usahawan Johor. Ada 2, which is yang pertama tadi sangkut sikit masalah teknikal, kita ada sambungan dia. So tolong saya untuk tolong Perbadan Usahawan Johor share kedua-duanya post tu. Okay, sekali lagi siapa yang belum screenshot, boleh screenshot. Nanti tag saya dekat Instagram, tag juga Perbadan Usahawan Johor. Semoga mereka tahu komitmen anda. So mereka boleh follow anda. Bila mereka follow anda, mereka boleh guide anda. Bila saya follow anda, saya boleh guide anda, insya-Allah dengan izin Tuhan. Okay, so tag saya dan juga tag Perbadan Usahawan Johor. Alright, so I need your 3 minutes. Saya perlukan 3 minit anda saja. Boleh tak? You all yang ada dekat sini, yang sedang lihat, okay, bolehlah singgah R&R Pagu, okay, Selatan, kedai nombor 5 dan nombor 11. Beli kerepek peria, okay, Sis Kona. Okay, jangan lupa Amirul, nanti boleh tag saya, insyaAllah nanti saya boleh tengok. Alright, so siapa yang belum screenshot, boleh screenshot. Nanti tag saya, tag Perbadan Usahawan Johor dan juga tag saya, insyaAllah kami akan bantu dan guide anda. So, I need your 3 minutes. Saya dah berikan 1 jam lebih untuk anda. Saya hanya perlukan 3 minit anda. Untuk apa? I just need your 3 minutes untuk anda share experience anda hari ini. For today. Supaya Perbadan Usahawan Johor dapat grow lagi pada masa-masa akan datang. So, boleh tak share your experience today? Your feelings today? Apa perasaan anda hari ini? Semoga kita boleh beri anda lebih baik lagi pada masa akan datang. So, 3 minit daripada sekarang. InsyaAllah, jangan lupa. Sekali lagi saya ingatkan, next series saya 12 Julai. Take note, okay? Alright, 12 Julai sekali lagi, 12 Julai sekali lagi, 12 Julai sekali lagi. Okay, take note. Alright, 12 Julai tu. Dan komen selama 3 minit ni. Okay, tim daripada Perbadan Usahawan Johor akan lihat komen-komen anda untuk kami grow. Dan saya juga sendiri akan baca untuk growkan diri saya, untuk saya berikan terbaik lagi untuk masyarakat dekat luar sana. So, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana masa dan tenaga anda, energi anda, okay, keinginan anda untuk belajar. InsyaAllah saya doakan maju jaya. Jadi Allah berikan kefahaman untuk topik pada hari ini. Allah berikan keindahan untuk you hari ini. InsyaAllah pada masa-masa akan datang, untuk orang yang beragama Islam atau bukan, Tuhan akan berikan kebaikan untuk anda, growkan bisnes anda, okay? Untuk kuatkan tenaga anda, untuk anda teruskan. Walaupun banyak sangat masalah-masalah dekat luar sana, masalah kekangan-kekangan dekat luar sana, masalah COVID dekat luar sana, insyaAllah Tuhan berikan anda kekuatan, Allah berikan anda kekuatan untuk anda grow lagi dan lagi dan lagi. So itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Tuan Hayum Salim, insyaAllah jumpa lagi pada masa akan datang. Itu saja dari saya. I love you all. Terima kasih banyak sekali lagi pada Perbadanan Usahawan Johor kerana mengundang saya untuk berikan untuk anda. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Puan Nurul, okay, selaku CEO, selaku pengarah, selaku boleh dikatakan orang yang mengetuai Perbadanan Usahawan Johor ni. Dan juga saya ingin berterima kasih pada Encik Azizi, okay, yang arrangekan setting ini pada hari ini, yang arrangekan anda, mereka yang arrangekan untuk saya share pada anda. So kita berterima kasih. Boleh tak bantu saya untuk terima kasih pada Puan Nurul. Namanya Puan Nurul dan Azizi. Okay, boleh tak bantu saya? Just komen dekat situ, terima kasih Puan Nurul, terima kasih Encik Azizi. Tolong komen dekat situ. Semoga mereka tahu, mereka rasa dihargai. Boleh tak bantu saya? Komen dekat situ, terima kasih Puan Nurul, terima kasih Encik Azizi. Bila anda berikan terima kasih, insyaAllah menunjuknya anda bersyukur yang ada orang ingin bantu anda. Okay? Orang tu juga digerakkan Tuhan. Tuhan yang ingin bantu anda sebenarnya. So tolong komen kat situ, terima kasih Puan Nurul, terima kasih Encik Azizi. Nama mereka adalah Puan Nurul dan Azizi. Okay? Tolong terima kasih kepada mereka. Jangan terima kasih kepada saya sangat. Saya dah biasa. Saya kerja saya memang sharing. Okay? So, terima kasih kepada mereka kerana mereka yang arrange pada hari ini. So, saya nak lihat terima kasih kepada anda untuk mereka. Bukan saya. Saya dah biasa sangat, tak apa. Okay? Terima kasih kepada Puan Nurul dan Azizi. Okay? So, itu saja daripada saya. Komen 3 minit. I just need your 3 minutes. 3 minit anda ni dapat grow lagi Perbadanan Usahawan Johor. 3 minit daripada sekarang. Tolong komen feeling anda, perasaan anda, feedback anda pada hari ini, sesi pada hari ini, dan apa yang anda inginkan pada masa-masa akan datang. So, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.